Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Syukur kepada Allah Subhanahu Taala kita sudah berada di tahun baru 2023. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita memahami tafsir Al-Quran dan berusaha untuk kita beramal dan menjadikan Al-Quran teman setia kita hinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-33. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-40 dan 41 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada di antara mereka yang tidak beriman langsung kepadanya. Dan ingatlah Tuhanmu lebih mengetahui akan orang yang melakukan kerosakan. Dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagi kamu pula amal kamu. Kamu tidak bertanggungjawab akan apa yang aku kerjakan dan aku juga tidak bertanggungjawab akan apa yang kamu kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-40 surah Yunus ini menegaskan bahawa di antara mereka, iaitu kaum musyrikin itu, ada orang yang percaya kepadanya tetapi menolak kebenaran Al-Quran kerana keras kepala dan demi mempertahankan kedudukan mereka. Dan di antara mereka ada juga yang memang benar-benar tidak beriman kerana hati mereka telah terkunci. Jika mereka bertegas tetap mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kamu pekerjaan kamu, iaitu biarlah kita berpisah secara baik dan masing-masing akan dinilai oleh Allah serta diberi balasan dan ganjaran yang selayaknya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-40 dan ke-41 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa di antara mereka yang mendustakan itu ada orang yang beriman kepada Allah ketika itu datang mentakwil ayat Al-Quran yang jelas hakikatnya selepas mereka berusaha menentang dan menolaknya. Sebahagian ahli tafsir berpendapat bahawa di antara orang musyrik itu zahirnya ada yang beriman kepada Al-Quran, tetapi hakikatnya mereka lebih mengetahui tentang diri sendiri yang sebenar kerana berpaksikan kesombongan. Ada juga di antara mereka yang terus-menerus di dalam kekufuran dan tidak beriman kepada Allah. Sebahagian ahli tafsir berpendapat bahawa sebahagian mereka tidak mahu beriman dengan Al-Quran kerana kejahilan
dan taklid semata-mata. Namun Allah lebih mengetahui mereka yang membuat kerosakan di bumi dengan perbuatan syirik, zalim dan melakukan penderhakaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa jika orang musyrik itu terus-menerus mendustakanmu, wahai Nabi Muhammad, maka katakanlah kepada mereka bahawa bagiku amalanku, iaitu menyampaikan risalah wahyu, menakuti kamu dengan ancaman Allah dan menggembirakan kamu dengan pahalanya. Allah akan memberikan pembalasan baik kepada usaha dan amalanku. Adapun bagimu amalanmu, kelak Allah akan mengganjarmu pada hari hisab setimpal dengan amal perbuatanmu. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan mereka tidak akan diseksa kerana amalanmu dan kamu tidak akan diseksa dengan apa yang mereka kerjakan. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-40 dan ayat 41 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa antara orang kafir musyrik itu ada yang beriman kepada Al-Quran lalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan terdapat di antaranya pula yang tidak beriman kepada baginda sehingga ada yang mati dan dibangkitkan pada hari akhirat kelak dalam keadaan kufur dan tidak percaya kepada baginda Rasul. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui akan orang yang melakukan kerosakan. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan pada permulaan ayat ke-40 surah Yunus ini, beliau menyatakan bahawa situasi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan keadaan zaman dahulu. Dalam kalangan umat Nabi Muhammad terbagi kepada dua golongan. Pertama, golongan yang benar-benar beriman, dan golongan kedua adalah mereka yang tidak beriman. Ada juga di antaranya yang mengaku dengan mulutnya sahaja beriman namun tidak di hati. Demikian juga keadaan tersebut berlaku sewaktu ayat ini diturunkan di Mekah. Kemudian di akhir ayat ke-40 surah Yunus ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa Dia lebih mengetahui akan orang yang berbuat binasa. Maka mulutnya sahaja yang mengaku beriman atau Islamnya hanya melalui keturunan sahaja kelak akan ternyata juga dari perbuatan masing-masing. Tuhan mengetahui siapa yang membuat kesyirikan, kezaliman dan kejahatan kerana disebabkan jiwa mereka telah rosak serta fitrah mereka telah dipengaruhi syaitan. Orang seperti ini pasti akan mendapat siksaan di dunia, iaitu kegagalan dan kecewaan, sedangkan engkau, wahai Muhammad, yang menjadi utusanku pasti memperoleh kemenangan. Seterusnya pada ayat ke-41 surah Yunus, beliau menjelaskan sekiranya mereka masih bertegas untuk membantah, maka tegakkanlah amal masing-masing. Bagiku amalku kerana tugas Nabi Muhammad SAW hanya menyatakan kebenaran, menyampaikan dakwah, menyeru kepada kebaikan dan memberi khabar ancaman bagi orang yang menolak serta membawa berita gembira kepada orang yang beriman. Ayat ini memberi isyarat agar kita kekal konsisten di atas jalan ini. Istiqamah, mereka yang memilih untuk kufur dan meneruskan pendustaan berdasarkan keyakinan masing-masing kerana penghujungnya pasti kebenaran akan tersingkap. Setiap perbuatan baik sudah pasti akan menatijahkan dengan perkara baik. Namun jika sebaliknya pasti membuahkan hasil yang buruk, sama ada di dunia dengan kekalahan dan kehancuran maupun di akhirat kelak dijanjikan dengan seksaan azab api neraka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-40 dan ayat ke-41 surah Yunus. Menurut pentafsiran oleh para ulama, kesimpulan dalam ayat ini menjelaskan bahawa terdapat dua golongan, iaitu golongan yang beriman kepada Allah dan golongan yang tidak beriman kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui siapa orang yang membuat kerosakan dan orang yang tidak membuat kerosakan. Orang yang tidak melakukan kerosakan ialah orang yang mentaati perintah Allah, sedangkan orang yang melakukan kerosakan adalah orang yang tidak mentaati peraturan Allah, bahkan menzalimi Al-Quran. Manakala di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tegas menghadapi orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya.
Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyatakan bahawa beliau tidak bertanggungjawab atas perbuatan mereka dan mereka pun tidak bertanggungjawab atas perbuatan baginda. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan sekecil mana pun pasti ada balasannya. Begitu juga sebaliknya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-40 dan 41 surah Yunus ini ialah, pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk menjauhi orang mendustakan Al-Quran dan menyeleweng isi kandungan yang terdapat di dalamnya serta menjauhi perbuatan mereka. Kedua, ayat ini menambahkan lagi keyakinan yang mendalam kepada setiap Muslim bahawa sekecil apapun amal soleh yang dilakukan kerana Allah, pasti ada ganjaran yang dijamin oleh Allah sama ada dunia atau di akhirat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin agar berlepas diri dari perbuatan orang yang tidak beriman dan menghadapi mereka tanpa sebarang kekerasan dengan menunjukkan akhlak mulia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.